Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Piu Amin dalam satu juz sehari. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kabar sidang penonton yang dikasihi Allah, moga-moga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat dan bahagia. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Kerana Nabi sebut ada dua nikmat yang selalu kita lupa, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Jadi ada masa lapang yang terluang ini dan juga kesihatan yang ada. Jom sama-sama kita isi dengan taman syurga dengan satu juz sehari. InsyaAllah pada ketika ini kita nak berkongsi dalam juz yang ke-13. Juzuk yang sudah masuk ke kemuncak cerita para Nabi, yang sebelum ini kita dah bagi mukaddimah sedikit pasal Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kali ini kita nak cerita dengan lebih lanjut dan apa agaknya dalam surah Yusuf yang terdapat dalam juzuk ke-13 ini yang menghimpunkan ayat daripada ayat 53 hingga 111. Dalam juzuk 13 juga terdapat surah Ar-Ra'du ayat 1 hingga 43 dan juga surah Ibrahim ayat 1 hingga 52. Dan cerita-cerita dalam juzuk ini banyak memberi pengajaran dan impak yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi meneruskan perjalanan dakwah Nabi sebagai seorang yang berdepan dengan satu getir dan pahitnya atas ujian sebagai seorang pendakwah. Jadi ini yang boleh sama-sama kita amalkan dan ambil pengajaran. Jom kita tengok sikit apa yang Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ini ayat 53 hingga 111, Allah Ta'ala nak ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Yusuf yang diuji dengan sesuatu yang sama dengan apa yang Nabi Muhammad diuji ketika itu. Kalau Nabi diuji dengan dihalau daripada Makkah Al-Mukarramah, dibuang ke warnagaraan, Nabi kena cerca, Nabi kena hina. Begitu juga yang dikenakan ataupun yang ditimpakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika awal kehidupan Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf dihalau daripada rumah dengan bantuan dan juga dengan sokongan saudara mara Nabi Yusuf. Diambil Nabi Yusuf kemudian ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir. Ketika itu sebab apa? Sebab dengki. Itu juga yang sedang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Nabi ni, orang marah kat Nabi ni bukan sebab apa? Sebab dengki. Orang Quraisy dia tak nak Nabi ni ada level yang tinggi berbanding daripada orang Quraisy itu sendiri. Disebabkan dengki tersebut, sifat yang ada pada kisah Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad ini agak sama dan terkait. Maka sebab itulah Allah Ta'ala turunkan kisah daripada Nabi Yusuf ini supaya menjadi pengajaran kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apabila satu ayat yang cukup menggetarkan hati kita berkaitan dengan hawa nafsu, keinginan. Dalam ayat 53 kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam Al-Quran bagaimana ketika itu Nabi Yusuf berkata, "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ketika berlaku konflik dalam kisah Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf dituduh melakukan satu-satu yang tidak baik kepada Imratul Aziz, seorang perempuan, iaitu seorang isteri kepada pemerintah di Mesir kepada ketika itu. Jadi apa yang Nabi Yusuf gambarkan kepada kita? Nabi Yusuf kata sesungguhnya memang nafsu itu boleh didorong kepada kejahatan. Sebab itu nafsu yang ada dalam diri kita ni kadang-kadang macam-macam benda yang kita nak. Keinginan kepada harta, keinginan kepada wanita, keinginan juga kepada tahta. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia menggambarkan nafsu kalau diurus dengan rahmat Allah, nafsu kalau diurus dengan ilmu, nafsu kalau diurus dengan jalan yang baik,
maka sesungguhnya nafsu dan keinginan itu tidak akan bawa manusia kepada kejahatan. Ulama ada ajarkan doa, dalam bahasa Melayu lah kita kongsikan. Ya Allah, ya Tuhanku, hilangkan kelazatan perkara yang haram di dalam diriku dan timbulkan kesedaran lazatnya iman di dalam diriku. Mudah. Nescaya para ulama mengajarkan kita mengulang-ulang doa ini. Sedikit demi sedikit jiwa kita akan terisi dengan kebaikan dan sedikit demi sedikit kita akan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Apa yang paling penting juga dalam surah Yusuf ini, pengajaran yang paling besar adalah sabar. Sabar ni bukan senang. Nabi Ibrahim diuji dengan sabar. Nabi Yusuf juga diuji dengan sabar. Duduk dalam keadaan keluarga yang baik, kemudian dihalau daripada rumah, kemudian bila duduk pula di satu tempat yang baik, akhirnya dituduh melakukan jahat. Tetapi begitulah Allah Ta'ala nak gambarkan kisah Nabi Yusuf ni, kisah yang terbaik yang nak menunjukkan semua orang yang melakukan kesilapan itu berbalik kepada jalan Allah dan menginsafi apa sahaja kelakuan yang mereka buat. Sebab itu kita boleh sama-sama lihat bagaimana sabar ini sebenarnya memberikan banyak kesan yang positif dalam hidup kita. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang kehilangan ahli keluarga. Nabi juga diuji dengan kehilangan ahli keluarga. Begitu juga Nabi Yusuf diuji dengan dihumban dalam penjara. Tak bersalah pun. Allah Ta'ala nak bagi satu gambaran kepada Nabi. Memang para Nabi ini akan diuji dengan wanita. Berapa ramai pembesar-pembesar Quraisy datang nak pastikan Nabi ini berhenti daripada buat kerja dakwah, aku akan bagi perempuan. Begitu juga Nabi Yusuf diuji dengan perempuan. Jadi itulah lebih kurang dalam cerita yang menarik yang boleh sama-sama kita kongsikan dalam ayat 53 hingga 111 daripada surah Yusuf. Surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ini maksudnya guruh. Guruh ini tanda bahawa hujan nak turun. Bermaksud guruh ini tanda nikmat dan rahmat Allah akan datang kepada kita. Bagi orang yang berfikir positif. Bagi orang yang takut, orang yang panik, dia anggap guruh ini sesuatu yang menyebabkan dia perlu bersembunyi. Maka sebab itu yang paling penting hari ini bagaimana Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk kita adaptasi dalam hidup kita. Itu maksudnya Ar-Ra'du yang membawa kepada guruh. Dan tema yang Allah Ta'ala letakkan dalam surah Ar-Ra'du ini adalah kuatnya kebenaran dan lemahnya kebatilan. Allah Ta'ala nak gambarkan bagaimana dalam surah Ar-Ra'du ini orang-orang yang hidup dalam kebenaran dia akan terus kuat walaupun tidak ada penyokong. Namun orang yang hidup dalam kebatilan, ramai penyokong, ramai pengaruh, dia akan selamanya lemah dan kalah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'du, Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Sebab itu kita nak jadi hati kita tenang. Macam mana nak pastikan kita terhindar daripada penyakit-penyakit dalaman seperti ini? Sama ada penyakit yang nampak ataupun penyakit tak nampak. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Ra'du, Ala bizikrillah. Sesungguhnya dengan mengingati Allah. Zikir apa saja. Perkataan yang mudah-mudah, ayat yang mudah-mudah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka hati akan menjadi tenang. Dengan ketenangan tersebut, maka kita terhindar daripada bisikan syaitan. Syaitan yajro fi majrad dam. Syaitan itu dia berjalan di dalam saluran darah. Bila bisikan itu masuk dalam saluran darah kita. Bila masuk dalam saluran darah, kita akan jadi nak marah. Jadilah benda-benda yang menakutkan hari ini. Apa sebab? Tidak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam juzuk ke-13 ini juga adanya surah Ibrahim. Seperti mana yang kita tahu, surah Ibrahim merujuk kepada Nabi Ibrahim AS. Di antara salah satu Nabi yang 6 di dalam Al-Quran ini adalah Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ibrahim ini juga cukup mencabar. Sehingga Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada segala Nabi. Dalam juzuk ke-13 ini, surah Ibrahim, Allah Ta'ala nak bagi satu pedoman kepada kita. Bagaimana ketika Nabi diuji dengan saat getir, terpaksa menerima arahan dan wahyu Allah yang mungkin tidak logik. Begitu juga Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala minta untuk Nabi Ibrahim tinggalkan anak isterinya satu tempat yang wadin ghairi zi zara'in, yang disebut dalam surah Ibrahim. Satu wadin, satu lembah ghairi zi zara'in, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, yang tak ada saluran air, yang tak ada orang hidup.
kisah Nabi Ibrahim ini walaupun nampak tak logik di sisi manusia, tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tempat yang tidak ada pertanian, tidak ada orang, tidak ada sumber yang boleh memberi kebaikan kepada manusia, jadilah kota Mekah Al-Mukarramah yang diziarahi oleh jutaan manusia, umrahnya, hajinya. Inilah hikmah. Jadi kisah Nabi Ibrahim ini nak meletakkan kepada kita satu kedamaian hati. Apa sahaja arahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, ikut sahajalah. Ianya adalah dalam bentuk ta'abbud, dasar penghambaan kita kepada Allah. Di dalam akhir-akhir surah Ibrahim ini, banyak Nabi Ibrahim membacakan doa-doa yang mana meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan tanah ini aman, sentosa, damai dan selamat. Itulah tanah Mekah Al-Mukarramah. Ini cukup istimewa doa Nabi Ibrahim AS yang boleh juga kita sama-sama amalkan. Kita minta rumah yang kita duduk hari ini, ya Allah, jadikan rumah aku ini aman dan bahagia. Ya Allah, jadikan tempat kerja aku ini aman dan bahagia, agar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kedamaian. Ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Ibrahim, daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dikasihi Allah, yang bersama-sama untuk mengimarahkan taman syurga kita dalam satu juz sehari ini, perkara yang paling penting yang kita boleh dapat dalam juzuk 13, Allah Ta'ala nak gabungkan tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW itu juga pernah dihadapi oleh para Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Allah Ta'ala nak bagi satu pedoman kepada kita. Sekiranya kita rasa kita ni susah, sekiranya kita dilanda dengan musibah, sebenarnya di luar sana ramai lagi yang lebih susah daripada kita. Maka sebab itu hari ini mesti sama-sama untuk kita fikirkan, sebab kenapa Allah Ta'ala bagi banyak kisah para Nabi kepada Rasulullah SAW, tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan semangat dan motivasi Rasulullah terus berkembang, terus hidup. Itulah bagaimana tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam juzuk 13 ini, secara apa yang boleh kita nampak, Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita tentang kepentingan sabar, kepentingan iman dan kepentingan takwa. Jadi tiga kepentingan ini penting. Dalam ketiga-tiga surah ini, surah Yusuf, surah Ar-Ra'du dan juga surah Ibrahim, Allah Ta'ala nak gabungkan ketiga-tiga perkara. Mesti hidup ini kena ada kesabaran. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji, bagaimana Nabi Yusuf diuji, kena ada sabar. Begitu juga perlu ada nilai takwa. Apa itu takwa? Mesti ada rasa khaufun ila Rabbul Jalil, takut kepada Tuhan yang satu. Wal qanaah bil qalil, cukuplah dengan yang sedikit. Jangan kita berebut sangat benda yang banyak, takut nanti hilang. Wal isti'dad ila yaumir rahil, ini maksud takwa, persediaan kepada hari perpindahan. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala nak cerita tentang nilai iman, kepercayaan, belief yang ada dalam hati manusia tu. Bagaimana ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana letakkan satu keyakinan ni daripada setiap arahan dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan sesama manusia, kalau manusia bagi arahan, kita boleh lawan balik, kita boleh hujah balik. Tetapi kalau dengan Allah, kalau kita lawan, apa manfaat dia? Sebab itu tak ada guna kita melawan arahan dan wahyu daripada Allah yang turun kepada kita. Wal amal bitanzil, teruslah beramal dengan apa yang diturunkan kepada kita, beramal dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Jadi itulah sedikit yang boleh sama-sama kita kongsikan dalam juzuk ke-13 ini. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan melihat pada juzuk yang ke-14 bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan Nabi sudah terlalu letih dengan macam-macam ujian ketika fasa ketiga masuk. Jadi insya-Allah itulah sedikit yang boleh kita kongsikan, dan banyak lagi perkara manfaat yang memberi pedoman dalam hidup kita. Terus setia bersama dengan Satu Juz Sehari bersama saya, Pio Amin. Kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum.